A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang baik. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Saya hormati Ustaz Ghani, tuan imam kita, seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini seperti biasa untuk ke solat secara berjemaah. Kemudian sementara menanti masuknya waktu Isyak, kita sama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita duduk dalam rumah Allah pada malam ini akan bertambah ilmu kita insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat itu, sekiranya kita dah tahu, mungkin dia boleh menjadi sebagai tazkirah, peringatan kepada kita. Sekiranya kita dapat ilmu baru, syukur, alhamdulillah Allah bagi peluang kepada kita untuk kita dapat ilmu yang baru dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat kepada tajuk-tajuk yang saya baca ni, dia lebih banyak kepada tazkirah sahaja. Dia ada peringatan. Kebanyakan daripada kita sebenarnya sedia maklum, sedia tahu. Cumanya kadang-kadang mungkin sedia buat tu. Tahu dah tahu. Kan? Nak buat tu kadang-kadang ada sedikit masalah. Tu mungkin saya lah kot. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, di hadapan saya ni insya-Allah tidak ada masalah. Seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ni, saya lihat tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, memang termasuk dalam orang-orang yang istiqamah. Istiqamah maknanya mengekalkan berterusan dalam melakukan amal soleh, khususnya solat berjemaah di masjid waktu maghrib isyak inilah yang saya nampak. Kemudian dapat duduk dalam majlis ilmu secara istiqamah, seperti mana yang pernah saya sebut sebelum ni kan. Saya mula mengajar di sini bulan 11 tahun 2013. Kalau tak silap lah. 2013. Lebih kurang 2013. Bulan 11 itu kot. Pengurusi masjid dah 2-3 orang dah ada bertukar. Kan? Tetapi tuan-tuan dan perempuan yang ada depan saya ni, ada yang dari istiqamah daripada tahun 2013. Sebelum tu lagi lah. Yang saya mula nampak kan daripada tahun 2013 kan. Alhamdulillah
Allah pilih kita untuk istiqamah. Allah pilih tuan-tuan dan puan untuk istiqamah dalam melakukan amal soleh, khususnya dalam mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan masjid. Ada yang dah meninggal, ada yang dah kembali ke rahmatullah, sebenarnya. Tapi memang ada. Ini yang kadang-kadang saya sendiri pun kan tak boleh istiqamah macam tuan-tuan dan puan. Tapi tuan-tuan dan puan boleh istiqamah. Kadang boleh sebut tahun 2013 ni ternampak Haji Ismail, sekarang tak tahu, mungkin tak buat sihat kot, kan? Tu antara orang-orang yang saya mula kenal awal-awal lah, kan? Dan lain tu memang lagi lah ni, semua ni yang memang dah istiqamah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus kita minta kepada Allah bagi kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam mengimarahkan rumah Allah ini. Sudah pastilah bila lama tuan-tuan dan puan, bukan malam ni saja, saya pasti bukan malam ni saja, mungkin setiap malam tuan-tuan dan puan lah yang mengimarahkan majlis ilmu di sini, di sini sudah pasti banyak ilmu yang tuan-tuan dan puan dapatlah. Itu pilihan tu, Allah pilih kita. Bukan mudah untuk datang ke rumah Allah ni. Sebab kata orang, Ustaz dia kata apa, dia bukan kerja kaki. Nak sampai ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, dia bukan kerja kaki. Faham tak? Bukan kerja kaki. Kalau kaki kita, dia kerja hati. Kerja hati. Kaki sakit, tapi hati kita kuat sampai. Tapi kalau kaki kita kuat, hati kita tak berapa minat, dia tak sampai. Perkara ni bukan kata apa kan. Mungkin saya sendiri pun sama, kita masuk. Sebab nak boleh mengimarahkan masjid, boleh duduk dalam majlis ilmu ni, dia kerja hati. Kerja hati. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, minggu ni kita cuti tu macam kurang sikit nampak ni. Mungkin cuti 3 hari, ada yang pergi jalan-jalan kot kan. Esok berapa bulan esok? 12 Rabiul Awal kan. Seluruh negara cuti lah esok. Hari ni 11. So banyak tempat menganjurkan macam-macam program sempena Maulidur Rasul. Masjid kita pun alhamdulillah hari Jumaat Ustaz saya nampak dalam gambar lah hari Jumaat pagi kan ceramah Al-Falah buat kat sini kan, dia buat kat sini. Kita tak kisahlah, yang penting ada program dengan kerjasama. Alhamdulillah. Banyak tempat, kalau sekolah-sekolah pun ada macam-macam program. Okay. Kita buat sambutan Maulid Rasul. Walaupun kadang-kadang ada juga, mungkin tempat kita tak ada kot saat ni, orang yang macam menentang. Apalah buat sambutan-sambutan ni kan, bid'ah sebagainya. Harap tak ada lah. Kita memperingati kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita kalau tidak ada penganjuran sambutan itu, ada setengah orang dia lupa, tak ingat. Kita pun tengok masjid keluar pengumuman ceramah Maulid Rasul, oh dah masuk Rabiul Awal. Kan? Kalau tidak, kita bukanlah kata kita je lah, kita terlepas pandang. Kita tadi seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan? Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad adalah untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi bila kita mengingati Nabi SAW, kita mengetahui bahawa kalau kita lihat dalam banyak ceramah-ceramah ni, dia macam-macam tajuk ada, kan? Sambutan Rasul, ceramah Rasul. Tapi kalau kita panggil ustaz-ustaz yang berbeza, dia akan bawa macam-macam tajuk boleh. Macam-macam tajuk ni. Cumanya saya teringat satu ceramah lah. Dia kata bila kita memperingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW ni, dan dia kata kalau
kita dapat buat 4 perkara dalam kehidupan kita. Diambil sempena dengan sifat wajib Nabi Muhammad SAW. Sifat wajib ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, yang kita hafal daripada kecil-kecil tu kan. Kita jadikan sifat ini ada juga dalam diri kita. Yang pertama, siddiq maknanya benar. Dalam kehidupan kita ambil yang mudah-mudah aja kan. Siddiq, benar dalam perkataan kita, benar dalam perbuatan kita. Orang kata apa? Kriteria ataupun ciri-ciri benar ini, apa indikator dia? Iaitu apa yang bertepatan dengan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kan? Benarlah. Ini kalau kita tak beringat, kadang perkataan kita pun tidak benar, kan? Tidak bohong, cakap benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Sedih, mudahlah tu kan. Ini dah ceramah dah kan. Ini semua orang kata apa? Sebagai tazkirah untuk diri saya sendirilah. Yang kedua, amanah. Amanah maknanya jujur dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Kalau kita dalam sebuah keluarga, kalau kita sebagai seorang ayah, kita jujur sebagai seorang ayah. Kalau kita sebagai anak, kita jadi jujur seorang sebagai anak dan sebagainya. Jujur dalam siddiq, amanah. Kemudian tabligh. Kita dah hafal semua ni. Tabligh, apa makna tabligh? Menyampaikan. Menyampaikan. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. So dalam kehidupan kita ni, kalau kita buat baik sahaja tapi kita tidak menyebarkan kebaikan kepada orang lain, kalau kita tidak sampaikan kepada orang lain, kan, maka dalam aspek sifat Nabi itu mungkin kurang dalam diri kita. Saya nasihatkan diri saya, kadang-kadang kita dapat banyak ilmu, kan, kita banyak duduk bergaul, berjumpa, duduk dalam majlis ilmu, tapi kita dapat kemudian kita habiskan untuk kita sahaja. Kita tidak sampaikan kepada orang lain, khususnya kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Susah kan? Orang kata apa, berat mulut untuk kita nak menyampaikan tu tabligh. Yang keempat, fatanah, maknanya bijaksana. Kita pastikan dalam kehidupan kita, diri kita ini ada sifat bijaksana. Dalam kita buat sesuatu, dalam kita berkata sesuatu, kita melakukan perbuatan dengan cara bijaksana, dengan mengikut pertimbangan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Itu bijaksana. Apa jua yang kita buat, kan, kita memikirkan bukan sahaja untuk kehidupan kita di dunia, lebih kita kena fikirkan kehidupan kita di akhirat. Itu tanda-tanda kita seorang yang bijaksana. Bukan bijak sini saja di dunia saja, tapi kita fikirkan tentang kehidupan kita selepas kematian ini di akhirat nanti. Jadi contohnya macam malam ni lah, insya-Allah, kan, yang duduk di dalam rumah Allah dalam majlis ilmu pada malam ni, semua saya rasa fikirkan tentang kita meletakkan diri kita ni seorang yang bijaksana. Sebab apa? Kita memikirkan apa jua yang kita buat di rumah Allah pada malam ni merupakan satu amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ganjaran pahala, dan ganjaran pahala tersebut insya-Allah ketika mana kita bertemu dengan Allah di hari akhirat ni, kita membawa bekalan pahala yang mencukupi. Baik, itulah antara yang mudah-mudah, kan, bila kita sebenarnya kita nak mengingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dia macam-macam program tak? Ceramah, makan, ceramah, forum, ada kalau sekolah tu kan dia buat kuis, macam-macam program. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadikan Nabi Muhammad SAW ini sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita seharian, kehidupan keluarga kita dalam keluarga, kehidupan kita dalam bekerja, kehidupan kita dalam berorganisasi. Kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh. Baik.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kita muka surat 62. Siapa yang ada kitab lah, muka surat 62. Itu macam beli banyak lah, kemudian lupa bawa. Okey, muka surat 62. Dia rasa macam jauh je sekarang ni. Kursi baru ni. Tak saya lah, tak biasa. Sedap kat duduk ni sebenarnya. Tuan hori ya, tuan ada masa kena boleh duduk kat sini ya. Syok lah. Dah seminggu. Minggu lepas tak ada lagi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung hadis yang disusun oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini, iaitu bab yang ke-35. Okey, bab yang ke-35. Bab yang ke-35 ini dia menceritakan tentang bab fadli man yasilu dzarrahim zalim. Bab ada menyatakan keutamaan orang yang menyambung hubungan keluarga yang zalim. Okey. Bab ada menyatakan keutamaan orang yang menyambung hubungan satu rahim, keluarga yang melakukan kezaliman. Hadis yang ke-69. Hadis marfu', haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Isa bin Abdurrahman an Talhah an Abdurrahman bin Ausajah anil Bara qala jaa Arabi faqala ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Qala la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alah a'tiqin nasamah wa fukkar raqabah. Qala awalaysata wahidan. Qala la, itqun nasamah an ta'tiqan nasamah wa fakkur raqabah an tu'ina 'ala ar-raqabah wal manihatur raghub wal fai'u 'ala dhir rahim fa in lam tutiq zalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa in lam tutiq zalik fakuffa lisanaka illa min khair. Hadis ini adalah hadis sahih. Daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah datang seorang badui kepada Rasulullah SAW. Seorang badui telah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, wahai Nabi Allah, Rasulullah, ajarkan kepada aku akan satu amalan yang akan memasukkan aku ke syurga. Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu kepada aku, ajarkan kepada aku satu amalan yang membolehkan dia masuk ke syurga. Soalan dia macam tu saja. Nabi, ajarkan kepada aku apa amalan yang boleh menyebabkan aku masuk ke syurga. Rasulullah SAW telah bersabda, apa Nabi kata? Walaupun perkataan engkau ringkas, namun engkau telah memperluaskan pertanyaan. Nabi kata apa? Soalan dia ringkas je. Apa amalan yang boleh menyebabkan aku masuk syurga? Nabi kata, walaupun soalan tu ringkas, tapi jawapan dia yang akan diberi oleh Nabi SAW ni sangat luas. Sangat luas. Soalan pendek, tapi jawapan dia tu besar, luas. Okey, Nabi kata apa? Walaupun perkataan engkau ringkas, namun engkau telah memperluaskan pertanyaan. Engkau merdekakanlah hamba, yakni lelaki atau perempuan, dan merdekakan hamba riqab, yakni hamba yang diberi peluang oleh tuannya untuk menebus diri. Kemudian Nabi kata tu, merdekakan hamba dan merdekakan
hamba yang diberi peluang oleh tuan dia untuk menebus diri. Yang pertama tu, dia merdekakan hamba lah, guna duit dia sendiri. Satu lagi, dia merdekakan hamba juga yang tuan dia nak bebaskan. Kemudian Badui itu berkata, bukankah keduanya adalah sama? Macam sama je kan? Yang pertama, yang kedua tu macam sama je. Kemudian Rasulullah jawab apa? Nabi kata, tak sama. Tidak, tak sama tu. Walaupun kita nampak macam sama, merdekakan hamba juga, tapi sebenarnya tu tak sama. Kemudian Nabi ulas, merdekakan hamba ialah bahawa engkau memerdekakan hamba, sedangkan memerdekakan hamba riqab bahawa engkau membantu atas memerdekakannya. Yang pertama tu, dia orang kata apa, kalau guna duit ni dia seorang je, usaha dia sendiri, seorang-seorang dia yang merdekakan hamba. Yang kedua ni merdekakan hamba juga, tapi dia bantu orang lain untuk memerdekakan seorang hamba. Dia nampak tak beza dia? Yang pertama tu dia sendiri. Dia sendiri. Yang kedua tu dia tolong orang lain untuk nak membebaskan hamba. Dan pemberian berupa unta yang banyak manfaatnya, serta memulihkan kembali hubungan keluarga. Pertama, merdekakan hamba, tu cara nak masuk ke syurga ni. Kemudian yang kedua, kita apa? Tolong orang. Tolong orang. Maknanya dengan pemberian berupa unta yang banyak manfaat. Maknanya orang kata apa? Unta yang kalau banyak manfaat ni, unta yang bukan unta yang kurus lah, unta yang ada nilai, ada harga, berisi kan, ada susu yang banyak dalam syarah sebut, yang boleh memberi manfaat ramai, banyak kepada orang. Serta memulihkan kembali hubungan keluarga. Kan? Kalimah tu, hadis ni Nabi sebut kan kepada orang Badui tadi, masuk syurga, merdekakan hamba, kemudian tolong orang. Yang ketiga tu menyambung ataupun memulihkan kembali hubungan silaturahim. Okey, demikian maksudnya. Maka jika engkau tidak mampu berbuat demikian, katakan tak boleh, tak mampu nak merdekakan, mampu unta pun tak ada kan. Maka jika engkau tidak mampu berbuat demikian, maka perintahlah orang berbuat baik dan cegahlah daripada kemungkaran. Maksudnya apa? Suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik juga boleh membantu kita, memudahkan kita untuk masuk ke syurga. Suruh orang buat baik, dan cegahlah daripada kemungkaran. Larang orang daripada melakukan kemungkaran. Larang orang daripada kemungkaran juga boleh menyebabkan kita ni mudah untuk masuk ke amalan-amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Dan sekiranya engkau tidak mampu berbuat yang demikian, kalau itu pun tak mampu, maka jagalah lidah kamu daripada berbicara ataupun bercakap melainkan perkara yang baik. Suruh orang buat baik pun tak boleh, berat pun kan, malu dan sebagainya, macam-macam alasan. Tengok kemungkaran pun kita tak rasa nak cegah, nak tegur dan sebagainya, tak mampu tu. Dia kata kalau itu pun tak mampu, jagalah lidah kamu, jagalah lidah kamu, fakuffa lisanak illa min khair, daripada bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Nabi kata cakap benda-benda yang baik. Itu semua amalan-amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi kalau kita mafhum daripada hadis ni, apa yang kita boleh dapat, sebenarnya kita ni disuruh untuk buatlah perkara-perkara baik, buatlah benda-benda baik kan, mengikut kemampuan kita. Buatlah apa sahaja kebaikan ikut kemampuan kita. Setiap orang daripada kita ni ada kelebihan, ada kekurangan kan, masing-masing dia beza-beza.
Ada orang mungkin dia menggunakan kudrat dia, tenaga dia untuk melakukan kebaikan. Jadi dengan kudrat dia tu, dengan sebab dia menggunakan tenaga kudrat dia tu, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ada orang dia tenaga tak ada, tapi dia punya percakapan dia, kan, dia boleh menggunakan lisan dia untuk suruh orang buat baik, melakukan kebaikan. So dia menggunakan lisan dia. Ada orang dia ada semua. Dia suka bercakap, dia suka tolong orang dan sebagainya. Ini apa sahaja yang ada pada kita, ikut kemampuan kita, kita buatlah baik. Sebab itulah mungkin amalan-amalan tersebutlah yang akan membantu kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita pun tak tahu kan apakah amalan mana yang Allah Subhanahu wa taala terima. Kita pun tak tahu. Cuma tugas kita adalah melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tu buatlah kebaikan, orang kata apa, walau sekecil mana pun. Sebab tu kita jangan kita pandang orang buat benda ni kecil. Alah kecil tak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak kecil. Mungkin dengan sebab kecil itulah Allah pandang, kan Allah nilai dia sebagai amal soleh. Kadang kita buat benda besar-besar, tapi mungkin amalan yang kita buat tu dimasukkan dengan tidak ikhlas, riak dan sebagainya. Amalan yang besar tu pun tidak dinilai sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min zalik. Jadi buatlah kebaikan walau sekecil mana pun. Walaupun sekecil mana pun. Sampai ke masjid, gelap lagi, kita sampai awal, buka lampu. Buka lampu tu satu berat kan? Senang kan? Tak ada tenaga, tak payah pakai apa, kita buka lampu. Dengan sebab kita buka tadi, orang datang dalam keadaan dah terang dan sebagainya. Contoh. Kalau hari kita macam tu, banyak tu. Kita tak boleh rasa macam benda tu kecil. InsyaAllah SWT kebaikan itu sangat besar. Baik, antara amalan yang menjadi penyebab seorang masuk surga tu, selain daripada tu dia suruh apa tadi? Berbuat baik kepada kaum kerabat. Dalam syarah tersebut kan, yang dikatakan maksud buat baik kepada kaum kerabat tu berlemah lembut. Lemah lembut. Cakap lemah lembut kan. Itu dikira sebagai melakukan kebaikan kepada kaum keluarga. Baik, itu hadis yang ke-69. Seterusnya, bab yang ke-36. Bab yang ke-36 muka soalan 64. Bab man wasala rahimahu fil jahiliyah summa aslam. Okey. Bab ni bagus ni. Bab man wasala rahimahu fil jahiliyah summa aslam. Bab pada menyatakan orang yang menyambung hubungan keluarga pada zaman jahiliyah kemudian ia memeluk Islam. Maksudnya sebelum dia masuk Islam kan, dia memang melakukan dia tidak memutuskan hubungan kekeluargaan baik dengan mak ayah dia ke ataupun adik-beradik dia. Tak. Dia mahu orang yang menjaga hubungan. Tapi masa tu dia belum Islam. Jadi apakah amalan dia, macam mana? Kita tengok hadis ni. Hadis yang ke-70. Hadis ni adalah hadis sahih. Hadis marfu'. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Urwatu bin Zubair anna Hakim bin Hizam akhbarahu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun? Qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khair. Kama qala. Daripada Urwah Ibn Zubair bahawa Hakim Ibn Hizam mengkhabarkan kepadanya bahawasanya dia berkata kepada Nabi SAW, apakah pandangan kamu
perbuatan baik yang aku lakukan pada masa jahiliah, seperti hubungan keluarga, memerdekakan hamba, dan bersedekah, apakah aku mendapat ganjaran pahala? Hakim telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, engkau telah memeluk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang engkau lakukan pada masa lalu. Ini kisah apa? Hakim Ibn Hizam. Dia Hakim Ibn Hizam ni dia memang terkenal orang kata apa? Orang yang pemurah, orang yang baik pada masa dia sebelum masuk Islam dan selepas dia memeluk Islam. Dia orang yang baiklah, orang yang pemurah sebelum masuk Islam dan juga selepas dia masuk Islam. Apa dia kata? Dia tanya dia, apakah masa zaman jahiliah dia dulu tu ada pahala tak? Ada kebaikan tak? Apa yang dia buat masa zaman dia sebelum Islam? Dia menjaga hubungan silaturahim. Dia menjaga hubungan adik-beradik dengan dia. Kemudian dia juga banyak memerdekakan hamba. Kan? Itu sebelum dia masuk Islam. Kemudian dia juga banyak bersedekah. Kemudian dia tanya Nabi, amalan dia sebelum tu dapat pahala tak? Dan Nabi kata apa? Apabila engkau telah masuk Islam dengan mendapat segala kebaikan yang telah engkau lakukan pada masa lalu, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kebaikan yang dibuat lu dapat pahala, dibawa lah, dibawa. Kita tak ada gerak, kita ni memang Islam daripada ni kan. Kebaikan kita bermula dari Islam, tapi ada mungkin kawan-kawan kita, saudara kita kan, yang dia baru memeluk Islam, sebelum dia masuk Islam tu dia memang orang yang baik kan, maka bila masuk Islam kebaikan tu akan dibawa. Tu hadis yang ke-70. Baik, seterusnya bab yang ke-37. Bab yang ke-37. Hadis yang ke-81 Bab yang ke-37 ni bab silatiz rahim al-musyrik wal hadiyah. Bab pada menyatakan hubungan kekeluargaan dengan orang musyrik dan pemberi hadiah kepadanya. Hubungan kita dengan ahli keluarga yang musyrik lah, yang belum memeluk Islam. Okey, hadis yang ke-71. Hadis ni dalam riwayat Muslim pun ada riwayat, Imam Bukhari pun ada. Sebab tu dalam darjah hadis ni, dalam syarahnya disebut sebagai muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maknanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya di marfu'. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar ra'a Umar hullatan siyara'a faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yawm al-jum'ah walil wufud idza atawka faqala ya Umar innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu thumma ahdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun fa ahda ila Umar minha hullatan faja'a Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ba'asta ilayya hadhihi wa qad sami'tuka qultu fiha ma qulta qala inni lam uhdiha laka litalbasaha innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik kama qala. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, Umar pernah melihat sehelai kain yang bercampur dengan sutera lalu berkata, wahai Rasulullah, belilah ini dan pakailah pada hari Jumaat dan ketika datangnya utusan-utusan ataupun rombongan-rombongan ataupun disebut di sini delegasi rombongan-rombongan luar lah.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, orang yang memakai inilah orang yang tidak mendapat bahagian di syurga di akhirat nanti. Maknanya pakai pakaian yang bercampur sutra ni haram. Kan? Pakai sutra ni haram. Lepas tu Nabi kata apa? Wahai Umar, orang yang memakai inilah orang yang tidak mendapat bahagian, yakni di syurga pada hari akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW telah hadiahkan sejumlah kain. Lalu baginda SAW kemudian Rasulullah SAW dihadiahkan dengan sejumlah kain. Nabi ni hadiah kain. Lalu baginda SAW menghadiahkan kepada Umar radhiyallahu anhu sehelai kain. Lalu datanglah Umar kepada Rasulullah SAW lantas berkata, wahai Rasulullah, engkau mengirimkan kepada aku kain ini, sedangkan aku telah mendengar darimu engkau berkata seperti mana yang telah aku katakan. Nabi bagi pada Sayyidina Umar kain sutra ni lah. Kan? Sayyidina Umar kata apa? Yang Nabi bagi itu adalah kain yang haram kalau dipakai. Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya aku bukan menghadiahkannya untuk kau pakai. Nabi kata bukan nak suruh kau pakai. Kan? Sesungguhnya aku menghadiahkan kepada kamu untuk engkau menjualnya atau memakaikan kepada orang lain. Ikutlah, nak jual ataupun bagi pada orang lain. Maka Umar radhiyallahu anhu menghadiahkan kain itu kepada saudaranya si ibu yang masih musyrik. Maknanya Sayyidina Umar bagi kepada ibu saudara dia yang masih belum masuk Islam. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa salah satu cara untuk kita nak menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan baik sama keluarga tu, satu caranya adalah dengan cara bagi hadiah. Kalau ikut riwayat Umar ni kepada orang bukan Islam. Apatah lagi kalau kita bagi kepada saudara kita, adik-beradik kita, kita hadiahkan sesuatu kepada saudara mara kita, adik-beradik kita, bagilah. Betul tak? Apa Ustaz Gani dalam sebut apa? Tahabbu. Saya pun tak ingat kan. Kalau kita bagi hadiah, dia menambahkan kasih sayang. Lebih kurang itulah. Kan? Dia bagi hadiah ni fitrahnya orang suka. Kita pun kalau orang bagi hadiah kepada kita suka. Kita akan ingat. Walaupun kita bagi itu nilai dia taklah mahal sangat. Kan? Kita fikir ataupun orang bagi kita, nilai dia tak mahal sangat. Kita akan ingat. Kan? Sama ada untuk barang ke, wang ringgit ke dan sebagainya. Kan? Tak tahulah kalau dulu-dulu masa saya kecil-kecil dulu kalau nak pergi belajar kan, mesti kalau kita pergi rumah ni, mesti orang tu dia akan bagi, dia akan sedekah. Dia bagilah. Kalau ada duit, dia bagi duit. Kan? Kadang-kadang baju dan sebagainya. Bagi hadiah. Jadi kita boleh belajar daripada hadis ni, salah satu cara untuk nak menyambung silaturahim ialah dengan cara bagi hadiah. Mungkin untuk kita muhasabah, saya juga muhasabah diri saya sendiri. Kan, tengok berapa lama dah kita tak bagi apa-apa. Kan, kita balik kampung, balik kampung, pergi ziarah, kosong macam tu je. Sepatutnya belilah apa-apa. Kan? Sama ada makanan ke, hadiah ke, kan? Kalau mungkin mak saudara kita ni dekat nak raya tahun depan bulan berapa? Bulan 3, bulan 4. Mungkin ni balik kampung hujung tahun, belilah baju kain ke sepasang, kan? Balik bagi. Mesti dia akan seronok. Kita anak buah balik sekala, balik jumpa dia bagi hadiah. Bagi hadiah. Ingat kalau kita bagi kain lah, katakan dia buat baju tu, dia akan cerita tu. Siapa bagi ni kain ni? Dia akan cerita. Dia akan cerita. Ni saya sebut ni sebab ni pengalaman lah ni. Memang kita bagi tu pun dah tak ingat lah, kan? Tapi dia sebut. Ni yang bagi dulu ni. Mana orang menghargai, suka dengan hadiah-hadiah ni. Mana kita jangan orang kata apa, jangan kedekut sangat lah. Jangan kedekut sangat. Jangan kedekut. Bukan setiap hari pun nak. Kadang kita balik kampung sekali sekala.
setahun sekali dan sebagainya, kan? So, kita anak-anak saudara balik yang ziarah kita ada bagi berapa tak? Ada, insyaAllah ada insyaAllah. Paling kurang dia buat balik buah lah, kan? Bagi buah, bagi apa. Kita biasa bagi ke orang ni, kalau kita balik Mekah, pergi umrah, banyak kita bagi dah. Waktu tu kan, kawan-kawan kita lah. Jadi cara ni kita boleh belajar lah daripada riwayat ini. Baik. Yang ke-30, hadis bab yang ke-38, iaitu bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Iaitu bab pada menyatakan belajarlah daripada nasab kalian barang yang dapat menghubungkan dengannya hubungan kekeluargaan kalian. Hadis ni panjang sikit lah. Iaitu bab menyatakan belajarlah daripada nasab kalian daripada barang yang dapat menghubungkan dengannya hubungan kekeluargaan. Okay, bab ni dia nak ceritakan tentang mengingat kita supaya kita ni ambil tahu tentang nasab keturunan kita. Keturunan kita. Kita ni, contoh saya kan, Muhammad Nasri bin Abdullah. Allah ayah saya. Abdullah bin Maknur. Maknur tu datuk saya. Maknur bin Idris. Maknur bin Idris. Idris tu moyang. Idris bin apa? Dah tak tahu. Dah tak ingat. Itu berapa lapis tu? Nasri bin Abdullah, Abdullah bin Maknur, mana bin 3 lapis. Atas daripada tu kita tak kenal. Itu orang kata apa? Nasab kita, keturunan kita. Yang apa nama? Pak saudara kita. Kan? Dia pun ada ni kan. Contoh mana anak dia tu sepupu saya lah. So kita kena kenal, kita kena belajar tu. Riwayat ni nak ceritakan tentang tu. Kita nak baca lagi, saya nak baca nanti minggu depan insya-Allah. Bab ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau kita tanya anak kita, saya rasa kalau tanya anak saya pun bin apa? Bin Abdullah. Abdullah bin Muhammad Nasri. Muhammad Nasri bin apa? Atuk dia tak? Dia tak ingat. Saya ingat kebanyakan kita, Allah Alam lah, tentang boleh ingat sampai ni. Sampai ke apa? Ke peringkat mana? Sebab tu kita kena, tadi ni bagus sebagai peringatan kepada kita. Kadang-kadang kita mungkin tak tahu. Sebab tu bila kita tahu tentang keperluan untuk kita belajar tentang nasab kita ni, kita akan ziarah, kita akan pergi cari. Mesti kita akan jumpa. Apa nama? Susul galur nasab keturunan kita. Supaya kita tahu. Sebab itu juga cara untuk kita nak apa nama? Menyambung hubungan silaturahim. Ini kita dengan sepupu pun tak kenal. Minta maaf lah. Yang kita kenal sepupu yang duduk Kuala je. Kalau yang duduk jauh, dah tak kenal. Macam saya lah, sendiri pun sama kat ni kan. Yang cakap kat depan ni pun sama lah. Kan kadang kita kenal orang yang sebelah, yang kita duduk yang baik, yang rapat dengan kita je. Yang sebelah mak saudara kita, kan. Yang duduk jauh tu kita dah tak kenal. Mungkin kita kenal sepupu je. Anak tu kita dah tak kenal. Sebab apa? Sebab kita tidak ada usaha untuk nak menyambung hubungan. Kita tak ada usaha nak cari apa nama? Silsilah keturunan kita. Jadi riwayat insya-Allah minggu depan kita akan baca hadis dia. Baik yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang tu semua datang daripada diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni memberi manfaat kepada diri sendiri khususnya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang menjaga hubungan silaturahim. Orang yang menjaga hubungan kekeluargaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.